beri perlindungan kalau orang Malaysia sehingga 2 tahun. Kalau orang luar sehingga 3 bulan. Diberi perlindungan kepada mereka supaya mereka ni dilindung dari segi mana tidak denial lagi, kemudian dalam proses kalau dia orang luar dihantar keluar, maknanya diberikan kaunseling. Banyak aktiviti-aktiviti yang akan dibuat. Mereka yang menjadi pemangsa ataupun orang yang menjadi yang kena inyai tadi perlulah dikaunselingkan, diberikan rawatan percuma dan seterusnya, dibenarkan berkomunikasi dengan keluarga mereka di tempat asal. Jadi Malaysia telah menyediakan undang-undang dan peraturan sebegini rupa supaya kita jangan menginyayakan lagi mereka yang menjadi tadi mangsa pada kes perdagangan orang. Okey, Datuk, kita ada seorang pemanggil dekat talian sekarang ni. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Nasi lemak kopi O. Hello. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Saya Kasim bin Abdullah. Cik Kasim. Buat panggilan daripada mana, Cik Kasim? Saya dari Sungai Petani Kedah. Sungai Petani Kedah. Cik Kasim boleh mungkin nak kongsi buah fikiran ataupun nak tanya sendiri pada Datuk Seri soalan-soalannya, dipersilakan. Assalamualaikum Datuk. Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasim dari Sungai Petani nak tanya pasal perdagangan orang ni lah. Ya. Apa dia orang yang bertanggungjawab bawa tu siapa, orang yang tak dapat ke dia cari pihak berkuasa yang mendagangkan orang tu? Macam Ya. Jadi sebab itu pihak penguatkuasa termasuk polis, custom, immigration, pihak berkuasa tempatan. Kalau kita lihat akhir-akhir ini APMM sendiri, kita yang paling penting ialah mencari siapakah punca ataupun dalang ataupun ejen atau pada sindiket tadi membawa orang. Itu yang kita nak menangkapnya atau menahan mereka, menyiasat mereka ini. Bukanlah pemangsa tadi atau mangsa tadi. Yang paling penting kepada kita siapakah dalang. Yang dalang ni lah nak dibawa di mahkamah. betul. Yang ini kita usaha. Jadi untuk orang ramai yang mempunyai maklumat sedemikian rupa, yang ada maklumat dalang-dalang ini, jangan lupa kita ada satu nombor di Malaysia ni. Apakah nombor iaitu itu? nombornya ialah 999. Mudah Itulah sangat nombor, untuk mudah diingat. sangat. 999. Line ini boleh digunakan dan dilaporkan pada kita. InsyaAllah akan sampai kepada pihak berkuasa yang bertanggungjawab dalam masa terdekat dan berhampiran ke tempat itu. Datuk, ada yang tanya pada saya, Yes. sekiranya kalaulah dikatakan penguatkuasaan di Malaysia ni memang betul-betul ketat, kenapa Malaysia berada di tempat ketiga? Ya. Sebab itu kita kena berusaha. Kita pernah terletak di dalam tempat ketiga dulu, tier 3 tadi, dan dengan usaha-usaha yang gigih kita laksanakan bersama-sama dengan agensi, kerajaan, NGO, kita telah diturun balik semula taraf kepada 2. Bagi kita, Malaysia ni kerajaan bermatlamat bukan 2, sehingga 1. Atau mungkin tak ada diletakkan tier kita. Tier kepada mana-mana tier. Mana kita mengharapkan Malaysia tidak letakkan dalam senarai negara yang berkaitan dengan perdagangan orang. Itu usaha-usaha kita. Maknanya penglibatan dibuat secara menyeluruh kepada semua agensi kerajaan yang terbabit. Lebih kurang 15 agensi kerajaan. Dalam usaha penangkapan, kalau kita menangkap mereka yang terlibat dalam perdagangan orang ni, bagaimana kita berhubung dengan pihak peguam negara, bagaimana hubungan kita pula dengan kehakiman, bagaimana kita nak mempercepatkan proses itu. Jadi kaedah-kaedah ini sedang dibuat. Mungkin kalau perlu kita mengadakan satu tribunal khas ataupun kita menggunakan satu proses yang luar biasa mana mempercepatkan kes ini. Supaya mereka-mereka yang jadi mangsa tadi tidak diletakkan lama di rumah perlindungan. Supaya macam mana kita nak melindungi mereka yang jadi mangsa tadi menjadi saksi. Kadang ada masalah tertentu bahawa mereka yang jadi mangsa tadi takut nak ke hadapan. Kerana mereka takut tentang keselamatan mereka. Jadi kalau tambahan pula orang luar, mereka tak boleh duduk sini lebih pada 3 bulan. Sukar. Jadi bagaimana kita nak bercepatkan kes ini. Jadi kita dalam peringkat akhir membincangkan kaedah ini dengan penguatkuasa, masuk PDRM, peguam negara dan pihak kehakiman. Bagaimana kes ini boleh kita segerakan perbicaraan dengan tanpa bertolak langsung dari segi
keadilan sistem kehakiman. Okey, Datuk, sebagai Malaysia sendiri sebagai negara membangun, saya pasti kita tak dapat nak stop terus kemasukan pendatang-pendatang asing ni, terutamanya buruh-buruh kan, kerana kita sangat memerlukan khidmat mereka ni. Jadi pastinya kalau kita lihat salah satu landscape baru kita, bagaimana kita melihat buruh atau pekerja asing tadi didagangkan juga. Jadi satu jawatan kuasa telah ditubuhkan di bawah Kementerian Sumber Malaysia, di bawah Majlis Anti Pemerdagangan Orang. Maknanya kita satu jawatan kuasa lain dia tertubuh, dipengusikan oleh dileadkan oleh agensi Sumber Malaysia melihat aspek ini. Sekiranya pekerja asing tadi juga didagangkan, mereka juga akan dilihat. Kita tak boleh menyekat pekerja ni datang kerana negara kita juga memerlukan tenaga mereka. Tapi kita jangan lupa bagaimana pula kita nak memastikan bahawa pengambilan pekerja asing ini tadi tidak melepaskan peluang, tidak menyekat peluang rakyat Malaysia pula. Jadi rakyat didahulukan. Rakyat Malaysia kena dipastikan diberi pekerjaan dulu, dan kita telah lihat apakah sebenarnya keperluan pekerja asing ini sebenarnya rupa. Kenapa rakyat tempatan tidak bekerja? Apa perkaranya? Adakah gajinya rendah? Jadi faktor-faktor ini kita semua kena lihat. Faktor-faktor ini siling berkait. Jadi aspek ini kita lihat. Sesungguhnya ada satu jawatan kuasa sedang melihat aspek buruh, aspek pekerja tadi, bagaimana pekerja itu adakah dia didagang atau tidak. Dan bagaimana kita bila kita mementingkan atau kita mengambil pekerja asing, jangan sampai menyekat peluang orang tempatan atau rakyat kita. Baik Datuk, dan tadi Datuk Sri ada sebut tentang penglibatan pihak berkuasa seperti polis, kastam, immigration dan sebagainya, dan kita sudah maklum bahawasanya mereka juga ada tugas-tugas lain, jenayah-jenayah lain yang perlu mereka didahulukan dulu. Jadi macam mana Datuk? Cukup ke jumlah kaki tangan sebenarnya pihak bertanggungjawab kan? Mungkin ada orang awam di luar sana rasa saya nak terlibat sama. Adakah saluran yang betul ni macam mana Datuk? Macam saya kata tadi, kita telah menyediakan satu line, satu je. Makna 999. Itu orang awam boleh, maknanya orang ramai boleh menghubungi pihak penguatkuasa. Kalau kita lihat polis ada 105,000 anggota sekarang. Pihak immigration lebih 12,000. Custom begitu juga. Dan berkuasa tempat. Kalau kita lihat, bagi kita pemerdagangan orang ini merupakan satu jenayah. Indeks jenayah merupakan satu NKRA, National Key Results Area bagi negara kita. Merupakan satu NKRA yang nombor utama bagi negara ini. Dan Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri telah memaklumkan bahawa masalah jenayah ini merupakan satu national agenda kita, dan beliau telah menyatakan bahawa pendatang tanpa izin merupakan satu KPI beliau pada tahun hadapan, dan anti pemerdagangan orang ini adalah sebahagian daripada perkara ini. Jadi kalau kita lihat pada tahun depan, saya percaya amat sangat perkara pemerdagangan orang ini akan menjadi KPI KDN, dan kita akan bersama-sama berusaha dengan orang ramai. Bersama-samalah kita membanteras pemerdagangan orang. Satu Malaysia dan kita sama-sama, insyaAllah. Okey. Akhir sekali mungkin Datuk mewakili KDN, harapan Datuk dan juga nasihat kepada semua penonton-penonton yang sedang menonton rancangan Nasi Lemak Kopi O hari ini. Bersama-samalah, macam saya kata tadi, satu Malaysia, kita sayang Malaysia ni. Bersama-samalah kita membasmi pemerdagangan orang ni, supaya kita tidak dilihat atau tidak dipelekehkan di mata luar. Dan sebenarnya perasaan kita orang Malaysia yang begitu prihatin kepada masyarakat. Sebenarnya rakyat Malaysia ni begitu baik hati, dan bersama-samalah kita membasmi jenayah ni. Bukan saja jenayah pemerdagangan orang, apa saja jenayah. Kita ada tempat penghubung, bersama-samalah kita memastikan negara kita ni menjadi negara yang aman, sentosa dan makmur. InsyaAllah. Okey, terima kasih banyak kepada Datuk Seri Mahmud Adam kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Itulah susah juga isu ni, sebab macam mana kita nak tahu niat seseorang tu masuk ke dalam negara kita ni untuk melancong ke, untuk bekerja ke, ataupun ada muslihat di sebaliknya. Udang sebalik mi ke. Apa pun, dalang dekat luar sana tu, geram ni kan. Dalang dekat luar sana tu sepandai-pandai tupai melompat. Airnya akan jatuh ke tanah juga. Dan macam mana Datuk Seri kata tadi, orang luar, mungkin orang awam seperti kita nak beri bantuan, macam mana hubungi 999. Itulah peri pentingnya, jangan buat mainan talian 999 tu. Adik-adik tu cucu sekolah ni jangan pula main dal-dal 999 tu. Berapa pentingnya talian 999 tu boleh membantu negara kita untuk meningkatkan imej negara kita balik kan.